Pindaan RUU Akta Ordinan Buruh Sabah diharap terima sokongan penuh. Itu antara paparan dari negeri di Bawah Bayu petang ini. Perkembangan lanjut kita terus bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya, Zahira. Kerajaan negeri berharap pindaan rang undang-undang RUU Akta Ordinan Buruh Sabah yang dijadualkan pada sesi persidangan Parlimen Penggal keempat pada Oktober 2024 mendapat sokongan penuh semua ahli Parlimen. RUU Akta Ordinan Buruh Sabah pindaan 2024 telah dibentang untuk bacaan pertama oleh Menteri Sumber Manusia semasa sesi Parlimen pertama Penggal ketiga 17 Julai lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata bacaan kali kedua pindaan RUU ini dijadualkan pada sesi persidangan Parlimen Penggal keempat pada Oktober depan. Beliau yakin pindaan Ordinan Buruh Sabah Bab 67 ini akan memberi manfaat kepada majikan dan pekerja di Sabah dengan panduan lebih terperinci dan teratur, sekaligus meningkatkan hubungan industri yang lebih harmoni dan kondusif. Kerajaan negeri menyokong penuh pindaan RUU tersebut kerana satu daripada 16 perkara pindaan tersebut adalah berkaitan isu human rights dan labour rights selain penghapusan diskriminasi serta hukuman pemerdagangan orang, buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Ia selaras peranan kerajaan meratifikasi Protokol 29 Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO sebagai bukti komitmen kerajaan menghapuskan buruh paksa di negara ini. Ini amat penting kerana isu pemerdagangan orang ini dan juga buruh paksa ini mungkin berlaku sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kes-kes begini mungkin berlaku di Sabah. Jadi inilah dengan penganjuran program seumpama ini, convention ini, kita dapat memaklumkan dan juga memberi pengetahuan kepada majikan dan juga hak-hak pekerja kita di Sabah. Dato' Haji Ji ditemui pemberita selepas merasmikan Konvensyen Memerangi Jenayah Pemerdagangan Orang dan Buruh Paksa Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini menjadi simbol penting dalam memahami pembentukan Malaysia. Sambutan yang berlangsung di Padang Merdeka Kota Kinabalu itu nanti diharap mampu menggambarkan erti sebenar Hari Malaysia. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berharap sambutan tersebut dapat menarik lebih ramai pelancong selain rakyat Malaysia untuk menikmati keindahan dan keunikan Sabah yang merupakan ikon kepada perpaduan dalam negara. Tuan Yang Terutama telah menyampaikan beberapa pandangan, cadangan untuk menjadikan acara tersebut bukan hanya bermakna tapi juga very memorable insya-Allah yang akan kita ingat. Jadi kami terima baik saranan, cadangan Tun Johar, insya-Allah kita akan usaha untuk laksanakan. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Tun Johar akan menghadiri sambutan Hari Malaysia berkenaan. Universiti Malaysia Sabah UMS bakal memiliki hotel dan makmal pengajaran hospitality 5 tingkat yang dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Projek melibatkan kos sebanyak RM10 juta itu akan dilengkapi 20 bilik, dapur, dewan serbaguna dan kemudahan lain. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, kemudahan tersebut mampu memberi latihan dan pengalaman industri secara terus kepada pelajar jurusan perhotelan dan pelancongan di bawah Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan FPEP. Hotel makmal yang kita dirikan ini adalah antaranya ialah untuk memenuhi keperluan industri yang menyumbang kepada industri sektor pelancongan khususnya di Sabah ini dan di Malaysia secara umum.
Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Hotel UMS dan Makmal Pengajaran Hospitality FPEP di UMS. Projek tersebut akan turut memberi manfaat kepada pelajar jurusan lain yang memerlukan kemudahan berkaitan, antaranya Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan serta Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Pertandingan pidato dan kuis perhutanan medium menyampaikan mesej mengenai kepentingan menjaga dan melindungi hutan kepada pelajar sekolah. Pertandingan itu juga secara tidak langsung membudayakan pemikiran kritis dan rasional pelajar mengenai isu semasa hutan dan perhutanan. Pendedahan melalui kaedah ini iaitu pidato dan juga kuis ini adalah amat penting untuk pelajar-pelajar menyebarkan ilmu yang mereka perolehi, yang mereka pelajari kepada rakan-rakan dan juga generasi yang akan datang apabila mereka berada di luar sana. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pertandingan pidato dan kuis perhutanan peringkat wilayah Tawau. Kita boleh kongsi maklumat-maklumat yang sudah dibagi oleh Jabatan Perhutanan. Kita share ke grup-grup kelas. Jadi setiap pelajar dapat membaca setiap maklumat terkini tentang perhutanan. Jadi di sekolah kami sentiasa membuat kempen-kempen berkaitan dengan bagaimana untuk menjaga cara-cara menjaga alam sekitar, kesan-kesan bagaimana jika kita tidak menjaga alam sekitar. Pelajar SMK Dato' Haji Panglima Jakarullah Sempurna dinobatkan juara pertandingan pidato, manakala pelajar SMK Kunak pula muncul johan pertandingan kuis. Pemenang akan mewakili wilayah Tawau ke pertandingan pidato dan kuis perhutanan peringkat negeri yang diadakan di Kota Kinabalu 2 Oktober depan. Hari Sabah yang diraihkan 31 Ogos baru-baru ini bukan sahaja menjadi sambutan bersejarah dengan pelbagai pengisian. Antaranya adalah perarakan kereta berhias dengan keunikan dan imej negeri. Alicia Ornella Michael ada butirannya. Perarakan kereta berhias ini merupakan acara tarikan utama masyarakat setelah sekian lama tidak diadakan. Menonjolkan budaya dan semangat merdeka seperti Gunung Kinabalu, flora dan fauna, corak etnik Sabah, buah-buahan tempatan dan hidupan laut di perairan Sabah. Tahun ini 16 buah kereta mewakili pelbagai kementerian, agensi dan jabatan kerajaan negeri berarak melintasi jalan-jalan utama di Kota Kinabalu dengan hiasan kreativiti masing-masing. Actually ada Gunung Kinabalu sebelah sini dan juga kita mau highlight kita punya tu pulau-pulau terdapat di Sabah. Kita juga actually mempamerkan kita punya hidupan liar macam sunbear, macam orang utan, kita ada juga proboscis monkey. Kita boleh push juga kita punya generasi muda untuk continue untuk jaga kita punya kita punya etnik dan jaga kita punya hidupan liar. Kalau kita lihat berkonsepkan lebah madu yang kami punya main produk lah. And then yang kalau kita lihat dekat atas pun kalau kita lihat ada kami punya ayam lah. Di masa akan datang mungkin boleh dijadikan sebagai acara tahunan untuk Hari Sabah. Mungkin kalau tidak pun Hari Sabah mungkin Hari Kebangsaan. Di atas dia ada corak motif yang melambangkan suku dan etnik-etnik di Sabah. And then di sekeliling dia ni kami ada hias dengan flora dan fauna. Ini dengan secara tidak langsung memberi kesedaran kepada orang awam juga lah tentang kewujudan kementerian-kementerian dengan agensi-agensi yang ada di Sabah. Dihasilkan dengan ketekunan, kreativiti, kerjasama dan semangat yang tinggi sekaligus membawa rasa bangga bagi hadirin yang menyaksikan kereta berhias ini. Diharapkan usaha seumpama dapat diteruskan sekaligus menjadi tradisi menghubungkan antara generasi sekaligus mencipta produk pelancongan baharu di Bandaraya Kota Kinabalu. Alicia Ornella Michael, RTM. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Zahira. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.